Selamat pagi kepada lecturer. Saya dari kumpulan 2 ingin membentangkan pengurusan bencana dari kelas SMP 1. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang pengenalan co-curriculum, iaitu aktiviti kawat merupakan aktiviti yang penting terdapat di dalam co-curriculum sesebuah institusi. Aktiviti kawat dapat membentuk dan memantapkan disiplin pelajar. Bukan itu sahaja, berkawat juga dapat mengukuhkan kekuatan dan kerjasama berpasukan di dalam pasukan perlu bekerja dalam satu pasukan dan berdisiplin. Seterusnya, unit ini akan membincangkan arahan-arahan yang terdapat dalam aktiviti berkawat. Saya Eliana Ana Akad. Hai, nama saya Frizikaran Aleri daripada kos SMP 1. Dan saya Ridi Fernel Senyi dari kos SMP 1. Saya Gideon Zul dari SMP 1. Saya ingin menjelaskan tentang langkah untuk mengatasi banjir. Yang pertama ialah pihak kerajaan haruslah menyediakan dan menyelenggara sistem perparitan. Seterusnya, langkah untuk mengatasi banjir ialah mendalamkan sungai, danau dan menyediakan kolam takungan air bagi mengelakkan banjir ini terus berlaku. Yang kedua ialah masyarakat juga haruslah memberi kerjasama untuk mengawal pembangunan dan pembalakan. Hal ini kerana supaya dapat mengelakkan daripada terjadinya banjir. Dan pada hari ini saya ingin menjelaskan faktor berlakunya banjir. Poin yang pertama adalah hujan lebat yang berterusan, dan yang kedua adalah sistem perparitan yang tidak mencukupi, dan yang ketiga adalah aktiviti pembangunan yang tidak dirancang. Dan saya serahkan kepada saudara Nyik. Punca kejadian tanah runtuh ialah disebabkan hujan lebat, lakisan tanah, getaran atau gempa bumi, jenis dan struktur geologi tanah. Yang kedua, faktor manusia. Faktor manusia ialah penebangan hutan, aktiviti pembangunan, pertanian di kawasan Cerun, dan membuat jalan di tepi Cerun. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada kawan saya Gideon. Poin saya adalah cara mengatasi tanah runtuh. Mengatasi tanah runtuh memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengurangkan risiko dan memastikan keselamatan di kawasan yang terdedah kepada kejadian tersebut. Antaranya ialah penanaman semula pokok. Penanaman semula pokok dapat mengurangkan penggondolan hutan. Selain itu, kita juga dapat membuat perhutanan semula. Yang kedua ialah pembinaan struktur penahan. Antaranya tembok penahan di sekitar kejadian yang di sekitar tempat yang selalu terdedah kepada kejadian tanah runtuh. Yang ketiga ialah pengurusan saliran yang baik. Sistem saliran yang efektif dapat membina sistem seperti parit, longkang dan pipe saliran. Hal ini dapat mengalirkan air dengan cepat dan mengelakkan penyerapan air berlebihan dalam tanah. Yang keempat ialah teknik pembinaan yang selamat, seperti penilaian geoteknik. Sebelum pembinaan di kawasan berbukit atau cerun, penilaian geoteknik perlu dilakukan untuk menentukan kestabilan tanah. Yang kelima ialah pemantauan berterusan dan amaran awal. Sistem pemantauan cerun dapat digunakan untuk seperti memasang alat pemantau seperti sensor pergerakan tanah dan penilaian kelembapan tanah. Yang keenam dan terakhir ialah ibu bapa perlu memberi kesedaran kepada anak-anak ataupun masyarakat seperti pendidikan keselamatan yang dapat dididik dengan cara mengetahui tentang
tanda Kesimpulannya, usaha menangani tanah runtuh dan banjir memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Faktor seperti hujan lebat, perubahan iklim dan pembangunan tidak terkawal. Langkah seperti pemantauan kawasan berisiko, sistem saliran yang baik dan pemulihan kawasan hijau. Seterusnya, kerjasama antara pihak berkuasa, masyarakat dan pihak swasta amat penting dalam mewujudkan persekitaran yang lebih selamat dan lestari. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.